Ya, bersua kembali di saluran berita ATM dan juga di TV1. Kita nak bercakap lebih lanjut tentang bagaimana kita menilai program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sudah pun menginjak ke 100 hari tempoh pemberian vaksin bermula daripada pendaftaran dan juga dimulakan daripada fasa pertama kepada frontliner sehinggalah kepada fasa kedua kepada golongan rentan. Penting sebenarnya kerana PICK ini merupakan program imunisasi terbesar kebangsaan yang pernah diadakan pastinya untuk kita sama-sama mencegah pandemik COVID-19. Jadi bagaimana perkembangannya setakat ini kami ingin berkongsi pada anda menerusi seorang tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan video, panggilan Skype, iaitu YB Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim selaku Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, Syeda Ismail. Ya. Terima kasih Datuk. Kita nak bercakap lebih lanjut tentang tempoh 100 hari selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan dimulakan. Ya, insyaAllah. Ini satu perkara yang cukup menarik kerana digambarkan dapatan fakta yang telah pun dikeluarkan negara Malaysia antara yang tertinggi di Asia Selatan ataupun di negara Asia Tenggara untuk kita melihat bagaimana pemberian vaksin COVID-19 ini berbanding dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Jadi bagaimana respon dan juga dapatan daripada MOSTI sendiri melihatkan kepada kadar peratusan yang tinggi dalam pemberian vaksin buat ketika ini? Hello, YB Datuk. Ya, mungkin sure sebenarnya kalau sementara kita menunggu jawapan yang akan diberikan oleh Yang Berhormat Datuk tadi, sebenarnya kita ingin melihat dapatan yang dikeluarkan ini juga satu perkara yang cukup baik juga untuk kita gambarkan keseriusan MOSTI dalam memberikan dan juga menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. YB Datuk, mungkin respon daripada YB terus saja. Okey. YB Datuk, sekali lagi kita akan meneruskan perbualan kita. Buat talian sekejap tadi. Tak apa. Itu adalah perkara biasa yang sering berlaku, tapi tidak mengapa. Kita akan teruskan perbualan dan juga perbincangan kita tentang peratusan yang tinggi berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, khususnya peratusan di peringkat tempatan Malaysia khususnya, Datuk. Ya, Alhamdulillah. Sejak akhir-akhir ini kita telah mula mendapat keputusan pencapaian yang lebih baik dari segi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sekarang kita berada pada kadar harian suntikan sebanyak lingkungan antara 105 hingga 100,000 setiap hari. Dan kita sedang akan tingkatkan lagi suntikan harian sehingga mencapai 150,000 setiap hari di dalam bulan Jun ini juga. Dan yang disebut tadi benar dari segi kadar suntikan dos untuk rakyat Malaysia, penduduk Malaysia sekarang ini kita telah mencapai 6.4% daripada populasi yang diberikan di dalam negara kita. Ini adalah satu pencapaian seperti mana yang disebut tadi, telah pun mengatasi Indonesia, Thailand, Brunei, Vietnam, Filipina dan juga Brunei. Walau bagaimanapun jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura, Cambodia dan Laos, kita masih agak ketinggalan. Dan insya-Allah kita boleh dengan perancangan yang kita laksanakan ini, kita boleh mencapai matlamat yang kita gariskan, iaitulah mencapai 80% imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini. Ya, insya-Allah. Kalau YB Datuk juga boleh kongsikan bagaimana setakat ini antara langkah yang diambil oleh pihak MOSTI, KKM dan juga pihak kerajaan untuk memastikan agar kadar pemberian vaksinasi di negara kita terus meningkat dari hari ke hari. Ya, sebelum ini kita berhadapan dengan sedikit masalah berhubung dengan penerimaan bekalan vaksin. InsyaAllah mulai daripada Jun, terutama sekali dalam bulan Julai dan Ogos, kita akan mula menerima dos vaksin yang banyak.
misalnya untuk dos vaksin Sinovac, keseluruhan daripada tempahan kita sebanyak 12 juta dos untuk vaksin Sinovac kita jangka akan terima sepenuhnya di dalam bulan Julai ini. Manakala untuk vaksin Pfizer, mulai daripada Julai kita akan menerima dos sebanyak 2 juta dos setiap minggu. Jadi sehingga hujung tahun ini, dan ini adalah insya-Allah mencukupi untuk pelaksanaan program imunisasi yang dijadualkan dengan lancar. Pada masa sekarang kita telah pun membuka lebih daripada 157 PPV di seluruh negara, dan insya-Allah menjelang akhir tahun ini keseluruhan perancangan kita hampir 600 PPV akan dapat kita gerakkan. Dan dalam masa yang sama, kalau boleh saya berkongsi di sini, kita telah pun membuka lebih banyak PPV mega, terutama sekali di kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi. Misalnya di Kuala Lumpur yang telah beroperasi PPV mega seperti di MyTech dan Putra Trade Center IDCC Shah Alam, dan kita dalam perancangan untuk buka 5 lagi PPV dalam beberapa hari ini, iaitu di The Mines Exhibition Center, KLCC Setia Alam Convention Center, UiTM Puncak Alam, dan juga pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Selain daripada itu, kita juga telah mula menggerakkan PPV swasta apabila bekalan vaksin kita terima lebih banyak lagi. Setakat ini lebih 2,500 GP swasta yang telah berdaftar dengan kita. Ada sebanyak 1,800 telah pun diluluskan. Ini akan kita gerakkan segera. Selain daripada program-program outreach yang kita lakukan untuk melaksanakan vaksinasi di kawasan-kawasan terpencil, dan juga program-program unit mobile yang kita gerakkan ke kawasan pusat-pusat penjagaan warga emas, OKU, gelandangan dan sebagainya. Ya, YB Datuk, sebenarnya kalau diikutkan kepada perancangan asal di bawah MOSTI untuk pemberian program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk fasa ketiga akan diselesaikan menjelang tahun 2022. Namun apabila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan insya-Allah menjelang hujung tahun ini kita boleh mencapai peratusan yang tinggi dalam penyempurnaan lebih 70 sehingga 80% mencapai herd immunity. Apakah Yang Berhormat Datuk positif dalam melihat hujung tahun ini adalah satu warga ataupun rangka masa yang cukup spesifik ataupun yang cukup signifikan dalam kita melihat untuk mencapai imuniti kelompok? Jika bekalan vaksin seperti mana yang telah disahkan penghantarannya oleh pembekal dapat tiba mengikut jadual, dan di dalam masa yang sama PPV yang kita rancang dapat dibuka sepenuhnya, insya-Allah sasaran kita 80% daripada untuk herd immunity, sasaran kita 80%. Jadi 80% ini insya-Allah kita dapat capai hujung tahun ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, dalam bulan Jun ini sasaran kita 150,000 suntikan setiap hari. Dan kalau mengikut perkiraan kita melalui GP swasta pun sekiranya kita dapat gerakkan, daripada GP swasta kita dapat 40,000 suntikan harian. Jadi dicampur dengan PPV milik kerajaan, insya-Allah di dalam Julai, mulai Julai kita sasarkan 200,000 setiap hari. Kalau 150,000 setiap hari 30 hari, sebulan kita dapat dalam 4.5 juta. 2 bulan 9 juta, dan apabila kita tingkatkan 200,000, insya-Allah ini kita boleh jayakan bersama, insya-Allah. Bila kita bercerita berkenaan PPV mega yang akan dibuka dan juga banyak lagi PPV lain yang akan dibuka di negeri-negeri, ini pastinya akan terkait berkenaan dengan tenaga kerja, terutamanya vaksinator. Mereka ingin memberikan suntikan kepada mereka penerima vaksin ini. Jadi bagaimana gerak kerja yang direncanakan oleh pihak MOSTI sendiri untuk memastikan agar kita mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk memperbesarkan lagi program PICK ini? Ya, isu berkait dengan petugas-petugas yang melaksanakan vaksinator, petugas kesihatan, adalah antara perkara yang sedang cuba diselesaikan di peringkat CITF. Benar, kita pun tidak boleh membebankan. Memang hasrat kita, ada yang minta supaya kalau boleh PPV dibuka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Walau macam mana pun kita kena faham petugas vaksinator ni adalah juga manusia biasa seperti kita yang perlu mendapat rehat secukupnya. Maka kerana itu kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menggerak
gerakkan vaksinator daripada kalangan GP, daripada kalangan jururawat yang memang mereka-mereka yang telah pun mempunyai CJ APC akan digerakkan, dan juga di kalangan pelajar-pelajar perubatan ini. Saya rasa ini akan diumumkanlah nanti oleh Menteri. Kita mempunyai pilihan yang agak banyak dan selain daripada itu kita mendapat tawaran daripada pelbagai sukarelawan petugas kesihatan yang terdiri daripada doktor-doktor swasta dan sebagainya yang menawarkan untuk berkhidmat secara sukarela, terutama sekali di hujung minggu untuk menjalankan kerja-kerja vaksinasi. Dalam masa yang sama, pihak CITF terutamanya ingin menegaskan bahawa di dalam melaksanakan program imunisasi COVID-19 ini, program kerajaan mestilah mematuhi garis panduan yang dibuat oleh kerajaan. Dia ada SOP-nya, dia mesti cukup latihannya. Mereka yang terlatih saja yang akan diberikan tugas untuk melaksanakan kerja-kerja suntikan terutamanya. Dan bagi sukarelawan lain berhubung dengan untuk kawalan dari segi pendaftaran dan juga kawalan di tempat orang ramai beratur dan sebagainya, kita mendapat kerjasama yang baik daripada KBS, Kementerian Belia dan Sukan, melalui program MyVac. Dan selain daripada itu, kita juga mempertimbangkan banyak tawaran daripada pelbagai NGO untuk turut sama membantu kerajaan di dalam melaksanakan program vaksinasi ini. Ya, Yang Berhormat Datuk, sudah pasti kita banyak mendengar isu tentang ketidakhadiran ataupun jumlah turnout yang dikatakan tinggi ataupun peratusannya tinggi. Namun apabila disiasat, kebanyakan peratusannya itu berpunca daripada satu, mungkin kekangan untuk mendapatkan pengangkutan ataupun untuk merencana perjalanan mereka ke pusat pemberian vaksin. Maka banyak kaedah-kaedah yang telah pun dilaksana khususnya oleh pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga rakyat, bukan saja untuk menyediakan pengangkutan tetapi juga vaksinasi pandu lalu juga telah pun difikirkan sesuai oleh pihak MOSTI untuk dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Apa respon Datuk melihatkan kepada kepelbagaian variasi dan juga pilihan yang akan dilaksanakan untuk kita melengkapkan dan juga menyempurnakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Ya, benar. Antara punca ketidakhadiran ke pusat vaksinasi ada pelbagai. Antara lain yang kita kena pasti termasuklah dari segi terpengaruh dengan dakwah yang menyebabkan orang yang asalnya nak pergi cocok tu dia menjadi takut dan sebagainya, tak jadi pergi. Walau bagaimanapun, insya-Allah akhir-akhir ini, kebelakangan ini kita melihat peningkatan keyakinan rakyat terhadap program vaksinasi ini dengan begitu jelas sekali. Dalam masa yang sama, seperti yang mana disebut tadi, faktor-faktor logistik adalah sangat penting untuk diambil kira. Sebahagiannya melibatkan kerana masalah pengangkutan, sebahagiannya mungkin melibatkan masalah maklumat tak sampai kerana masa mendaftar, masing-masing mendaftar MySejahtera menggunakan telefon anak-anak. Jadi anak-anak yang pegang telefon, kadang-kadang bila pejabat kesihatan menelpon untuk mengingatkan tentang temu janji, anak tak angkat, tak tahu. Betul. Jadi ini banyak berlaku. Dan selain daripada itu, masalah berkait dengan pengangkutan, masalah berkait dengan pesakit yang terlantar, memang pesakit yang bedridden, yang duduk atas katil, yang memang tak boleh nak pergi ke hospital. Ini sedang kita atasi masalah berkait dengan komunikasi. Dan dalam masa yang sama, kita telah mendapatkan kerjasama dan menggalakkan di pihak JPKK di setiap kampung supaya mengadakan perkhidmatan untuk tolong bantu hantar di di negeri saya, di parlimen saya dengan kerjasama semua adun, ada 4 adun di bawah parlimen saya, Parlimen Kuala Terengganu. Kita telah melaksanakan program bagi mereka yang tidak dapat ada masalah dari segi pengangkutan, boleh berhubung dengan kita aturkan pengangkutan, kita tolong hantar. Jadi ini kita sedang buat dan saya difahamkan di seluruh negara inisiatif ini telah diambil oleh pelbagai peringkat pimpinan masyarakat. Dan selain daripada itu, untuk mereka yang bedridden, kita telah membincangkan akan ada inisiatif suntikan ke rumah ini akan dilaksanakan, diambil inisiatif oleh CITF negeri masing-masing lah. Ini adalah bagi mereka yang tidak dapat tidak dapat ke
pusat pemberian vaksin. Walau bagaimanapun faktor-faktor seperti risiko perlu diambil kira bagi mereka yang berisiko. Yang biasa tak ada masalah, tapi kalau mereka yang berisiko yang memerlukan, ada kemungkinan akan ada kesan sampingan yang memerlukan peralatan khas, tidak mereka perlu dibawa sebab biasanya ke PPB, sebab biasanya di PPB dilengkapkan secukupnya dengan peralatan-peralatan yang sebagainya sangat besar yang tak boleh dibawa ke rumah orang untuk bawa bersama. Okey. Wabi Datuk, mungkin sikit saja ada kerisauan orang ramai berkenaan mega PPV ini. Bagaimana suntikan sebanyak jumlah 3,000 ke 8,000 sehari akan dilaksanakan dari sudut penjarakan fizikal, sebab kita dapat tahu memang akan ada ramai yang akan hadirkan diri mereka dan ini mega PPV akan melibatkan ramai orang di salah satu kawasan tersebut dan ini tertutup. Jadi apakah langkah yang diambil oleh pihak MOSTI untuk memastikan agar SOP dipatuhi di kawasan-kawasan mega PPV ini? Saya ringkas Wabi Datuk, silakan. Ini adalah satu lagi masalah yang sedang kita bimbang. Takut ada kluster PPV pula selepas ini. Biasanya selepas daripada pusat saringan pendaftaran bila masuk dalam dewan, insya-Allah dari segi penjarakan sosial dipatuhi. Tetapi di luar dewan ada sedikit masalah dari segi kawalan orang ramai. Di situ yang kita sedang mengambil langkah dengan bantuan polis dan juga dengan bantuan EPN yang untuk membantu dari segi menjaga dari segi penjarakan sosial ini. Dalam masa yang sama, kebanyakan daripada kes ramai yang tertumpu di luar bangunan ini adalah kerana datang lebih awal daripada apa yang ditemu janjikan. Dan sebahagiannya adalah mereka yang tidak ada temu janji, dia cuba untuk walk in. Jadi saya minta supaya yang nak walk in tak payah, sebab apa yang dia adalah kepada mereka yang berdaftar dan ada temu janji saja, dan jangan datang terlalu awal. Kadang-kadang pergi di masa yang lebih tenang adalah lebih baik. Jadi ini akan dapat sedikit sebanyak mengatasi masalah kesesakan yang disebut tadi. Ya, Wabi Datuk, sedikit perkongsian tentang bilangan dan juga jumlah vaksin yang akan dibawa masuk dalam masa terdekat ini. Kita dikabarkan Sinovac akan dibawa dan jutaan dos ataupun vial yang akan dibawa masuk untuk memberikan dan juga memenuhi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apakah pilihan selepas ini akan dilaksanakan oleh pihak MOSTI selain daripada 3 jenis vaksin iaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca? Adakah akan diperakui juga beberapa jenama-jenama daripada pengeluar lain untuk dipelbagaikan dan juga menambah bilangan vaksin dalam negara? Datuk. Ya, vaksin yang telah mendapat kelulusan NPRA setakat ini adalah vaksin Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Jadi tiga-tiga ini telah pun mendapat kelulusan dan kita telah pun menerima bekalan. Seperti mana yang saya sebut tadi, kesemua tempahan 12 juta dos Sinovac kita akan terima sebelum hujung Julai ini. Jadi kita dapat semua. Jadi kita tak ada masalah dari segi bekalan Sinovac. Dan Pfizer mulai daripada Julai sekarang ni pun kita dah terima, tapi kuantiti yang tidak begitu banyak. Mulai daripada Julai kita akan dapat bekalan yang sangat banyak. Pfizer tempahan kita untuk Pfizer meliputi 70% daripada populasi. Maknanya daripada 100 orang, 70 orang akan terima Pfizer. Selain daripada itu, di dalam portfolio vaksin yang ditempah oleh kerajaan termasuk juga Sputnik 5 Gamaleya daripada Russia dan juga yang sedang dirundingkan dan juga CanSino daripada China. Kedua-dua ini sedang menunggu kelulusan daripada NPRA. Jadi NPRA mempunyai peranan yang penting dari segi mengawal selia bagi memastikan vaksin ini mendapat kelulusan seperti mana yang sepatutnya lah. Ada pihak yang beritahu tak payahlah NPRA dah sebab dah lulus di WHO, dah diluluskan di negara lain. Saya rasa dalam keadaan kita meminta supaya NPRA mempercepatkan kelulusan, kita faham bahawa tugas NPRA adalah berat untuk memastikan apa yang sampai di Malaysia ini adalah selamat dan berkesan untuk rakyat. Kita tidak mahu ia merisikokan nyawa dan kesihatan rakyat negara kita. Okey, baik-baik. Satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Amzad Hashim yang juga merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga terima kasih sekali lagi kerana mencairkan dan juga memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini diterjemahkan untuk kebajikan dan juga kepentingan rakyat. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih.